Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku, Nur Asad Nur. Kepada yang baru datang dan baru tengok video ni, terima kasih sebab sudi tengok dan sudi tonton. Boleh panggil aku Nuaz ataupun Anwar. In short, video kali ni aku nak share topik mengenai pasal perancang bandar itu apa. So, untuk generally aku akan terangkan secara umum apa itu perancang bandar. So, perancang bandar ni sebenarnya satu pekerjaan profesional selevel ataupun setaraf dengan jurutera, juruukur, engineer. Kita ataupun perancang bandar ni level-level dia orang je. Perancang bandar ni boleh terbahagi kepada dua. Yang pertama dalam sektor kerajaan dan yang kedua adalah dalam sektor swasta ataupun private. Biasa tak korang dengar kalau dekat setiap negeri tu kita ada kerajaan ataupun kalau nak senang faham kita ada PBT. PBT ni adalah satu badan kerajaan yang setiap negeri orang akan sentiasa panggil PBT ataupun majlis. Macam contoh majlis MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam, macam MBSJ, Majlis Bandaraya Subang Jaya, MPKJ, MPAJ, Majlis Pembandaran. Banyak lagi majlis pembandaran ataupun perancang bandar akan ditempatkan di setiap PBT di negeri-negeri dan akan bertugas di majlis sebagai perancang dalam negeri. Kalau untuk sektor swasta ataupun private, biasa perancang bandar ni akan kerja sebagai konsultan ataupun perunding ataupun juru rancang. Perunding ni dia boleh sub kepada perunding traffic impact management, social impact assessment ataupun perancang kepada sosial ataupun merancang kepada fizikal pembangunan pun physical development. Dan perancang bandar ni juga pun boleh buat kajian ataupun study macam rancangan tempatan, rancangan fizikal negara, rancangan kawasan khas, rancangan struktur. Semua pelan-pelan rancangan tu diterjemahkan dalam bentuk documentation ataupun senang cerita dalam bentuk report ataupun laporan. Laporan-laporan ni yang akan disediakan oleh pihak perunding ataupun juru rancang bandar ni dalam sektor swasta, dan sektor kerajaan pun akan involve sekali untuk memantau progres pengembangan penyediaan laporan-laporan pembangunan ini mengikut acuan ataupun mengikut aspirasi kerajaan yang kerajaan dah tetapkan. Untuk setiap pembangunan itu ada kriteria dan syarat-syaratnya. Okey, kalau bekerja dalam sektor kerajaan sebagai perancang bandar, dorang ni kerja apa? Buat apa? Salah satu tugas ataupun skop yang dorang akan lakukan adalah yang pertama, dorang akan menyelia dan merancang permohonan kebenaran yang dikemukakan oleh pihak perunding. Dorang akan teliti mengikut syarat dan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu untuk dalam sektor kerajaan. Manakala untuk dalam sektor swasta adalah mereka akan menyediakan pelan-pelan sesuatu ataupun mereka akan merancang kawasan sesuatu pembangunan yang akan dijalankan mengikut zoning pembangunan dalam sesuatu kawasan tu. Zoning tu apa? Zoning ni dia teknikal sikit. Dia adalah satu kawasan yang digazetkan ataupun direservekan untuk pembangunan yang akan dijalankan. Misal kata syarikat perunding ni nak buat satu projek kawasan pembangunan di kawasan A. Kawasan A ni apa? Kita refer kepada zoning ni pula. Zoning ni kita rujuk kepada rancangan tempat. Zoning di kawasan ini adalah sesuai untuk pembangunan perumahan ke, industri ke, komersial ataupun pertanian. Di tugas perunding swasta ni adalah menyediakan pelan susun atur ataupun menyediakan pelan-pelan yang menunjukkan bangunan tu akan dicadang. So best ke kerja sebagai perancang bandar ni? Tu personally, kalau korang ada passion, kalau korang ada minat dalam bidang perancang bandar ni, korang akan didedahkan dengan fikiran yang critical thinking ataupun nak menyelesaikan masalah, solve the problem. Orang akan didedahkan macam mana nak deal dengan klien, macam mana nak liaise dengan local authority ataupun macam mana nak liaise dengan agensi teknikal. Korang akan belajar macam mana nak fikir dan allocate pembangunan tu, macam mana nak design rumah ni, macam mana nak design kawasan kedai, macam mana nak allocate laluan jalan raya. Dia ibarat macam kertas kosong ataupun kertas putih. Korang diberikan satu plot ataupun satu saiz kotak dan korang perlu merancang kawasan tu jadi kawasan perumahan. Atau tu kalau korang tengok map, ada kawasan macam perumahan bentuk macam ni, bentuk macam tu, bentuk petak-petak sikit, bentuk bulat. Itu semua kerja-kerja perancang bandar. Kita create job opportunity, kita create business secara tak langsung. Rakyat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan. So kat situ kita dah nampak daripada kita merancang sesuatu kawasan tu sampailah terima impak kepada masyarakat. So itu pentingnya
profession perancang bandar. So for those you guys ataupun adik-adik yang berminat, korang boleh lihat universiti ataupun college ataupun politeknik yang menawarkan bidang perancang bandar ini, macam UiTM, UIA, USM, dan ada beberapa lah IPTA ataupun politeknik yang okey. Itu saja topik untuk kali ini. Kalau apa-apa ada topik yang korang nak aku cerita ataupun panjangkan lagi, jangan lupa tinggalkan komen di ruang bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan like dan subscribe untuk sokong aku untuk growkan channel ni. Okay? See you next video.